Sungai Burung dulu, 10 minit. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Puan Speaker yang memberi peluang kepada saya untuk pembagian dalam pembahasan bajet 2016 pada kali ini. Bajet Selangor 2016 menyaksikan kerajaan negeri memperuntukkan 2.88 bilion dengan pecahan 1.446 bilion untuk belanja mengurus dan 1.446 belanja pembangunan, iaitu 50 limpuh. Bagaimanapun, belanjaan ini menunjukkan kerajaan negeri melalui pendekatan belanja besar apabila bajet 2016 negeri Selangor meningkat perbelanjaan melebihi dari pendapatan yang menyebabkan defisit sebanyak 630 juta. Malah jumlah defisit itu mencatatkan peningkatan sebanyak RM77.42 juta berbanding dengan bajet 2016 yang mana defisit sebenarnya mencatatkan lebihan RM552.58 juta, iaitu satu peningkatan daripada defisit asal sebanyak 450 juta. Justru sekiranya kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Datuk Menteri Besar menekankan perbelanjaan berhemah, tadbiran urus dan perancangan yang baik, mengapa bajet negeri Selangor ini mencatatkan defisit? Malah kalau dilihat bajet defisit ini sebenarnya berterusan sejak tahun 2008 lagi. Sebenarnya kalau kita sebenarnya mendapat hasil yang lebih atau banyak, kita boleh membelanjakan hasil tersebut, tetapi berpada-padalah dan berhemat supaya kita berbelanja pada hari ini dan sebahagiannya kita simpankan ataupun kita tingkatkan reserve kita supaya kita boleh belanja pada masa depan. Dan dalam terutamanya keadaan ekonomi dunia yang semakin mencabar dan dalam keadaan ekonomi downturn ataupun kemelesetan, maka sudah tentulah keadaan perbelanjaan berhemah itu sangat perlu ditekankan. Perbelanjaan mengurus. Dari segi tren perbelanjaan kerajaan negeri juga seolah mengamalkan perbelanjaan yang besar apabila anggaran perbelanjaan bajet 2016 Selangor menunjukkan peningkatan dalam perbelanjaan mengurus pada kadar 11.7% berbanding dengan tahun 2015 sebanyak 1.288 bilion. Bagaimanapun tren tersebut kita lihat seolah-olah kos pengurusan pentadbiran negeri ini adalah tinggi. Justru itu, bagaimana pula komitmen yang amat berhormat Datuk Menteri Besar untuk mengamalkan belanja berhemah dan berjimat bagi pengurusan wang rakyat. Ini sangat penting kerana dalam keadaan suasana ekonomi dunia dan juga ekonomi negara dan ekonomi negeri yang dalam keadaan mengecut, maka perbelanjaan berhemah itu sangat penting. Penjimatan dalam kos-kos kepada perkara-perkara yang tidak perlu sepatutnya diberikan tumpuan dan perhatian yang besar. Perbelanjaan pembangunan. Bajet 2016 memperuntukkan wang rakyat sebanyak 1.44 bilion, peningkatan sebanyak 21.2% berbanding dengan tahun 2015 sebanyak 1.1 bilion. Kerajaan negeri juga memberikan peruntukan bagi melaksanakan untuk menaik taraf jalan-jalan sebanyak 4.3 juta dalam pembentangan bajet 2015 yang amat berhormat Datuk Menteri Besar mengumumkan RM12 juta untuk kawasan bandar, termasuk 600 juta penyelenggaraan jalan di bawah Maris. Apa yang ingin saya bangkitkan berhubung dengan penaik tarafan jalan ini ialah walaupun peruntukan yang besar telah diberikan, tetapi ataupun malangnya kualiti jalan-jalan yang dibina masih menjadi lungutan rakyat kerana didapati pembinaan penaikan taraf jalan ini belum boleh lagi memenuhi standard ataupun kualiti tinggi. Kalau kita perhatikan, kita banyak aduan-aduan terima jalan-jalan yang baru, infrastruktur pembangunan naik taraf jalan yang baru dibina ini dalam masa yang singkat juga telah mengalami kerosakan.
Dan apabila ditampal, jalan tersebut juga dalam masa yang singkat telah mengalami kerosakan dan perlu ditampal semula. Jadi kerana itu perlu diberikan bahawa standard dan spesifikasi jalan, penyelenggaraan jalan ini perlulah dipertekadkan ke tahap sesuai dengan negeri Selangor yang menjadi sebuah negeri maju. Negeri yang smart dan pintar mesti mempunyai pembangunan infrastruktur yang baik dan standard. Selain daripada itu juga, saya perhatikan bahawa terdapat peruntukan yang diberikan dalam kawasan luar bandar itu juga terdapat agihan yang tidak sama rata. Kalau kita tarikan, walaupun banyak peruntukan telah ditambah untuk kawasan-kawasan luar bandar dari segi pembangunan jalan-jalan, tetapi ya, bila dibandingkan dengan kawasan bandar dari segi nisbah dan persentejnya, ia masih jauh dan perlu diberikan pengagihan yang lebih baik kepada kawasan-kawasan luar bandar. Selain daripada itu juga ya, kalau dilihat pada masa ini, jalan-jalan yang terdapat di luar bandar, terutamanya jalan-jalan kampung, standard spesifikasinya masih terlalu rendah. Kebanyakan jalan-jalan berturapnya, kalau kita tengok turapannya hanya 2 dan 4 inci, berbandingkan berbeza dengan jalan-jalan yang diturap di kawasan-kawasan bandar. Sebenarnya tidak ada beza sangat di antara kawasan luar bandar, kawasan kampung dengan kawasan bandar. Di luar bandar, di kampung-kampung, bukan saja kenderaan-kenderaan seperti motosikal dan kenderaan-kenderaan ringan, tetapi kenderaan-kenderaan berat seperti contohnya ya, lori yang lebih daripada 10 tan juga menggunakan jalan-jalan tersebut. Tetapi jalan-jalan kampung hari ini masih dalam keadaan yang sempit ya, lebarnya 8 hingga 10 kaki, walaupun punya reserve sepanjang 66 kaki ataupun 130 kaki yang boleh dinaik tarafkan. Jadi sesuai dengan semangat bajet 2016 yang menekankan tentang konsep smart dan juga Selangor sebagai sebuah negara maju, kita sangat berharap bahawa tumpuan pembangunan bajet di kawasan luar bandar ini juga ditingkatkan mengikut spesifikasi sebagaimana jalan-jalan yang dibuat di bandar. Saya rasa kalau jalan-jalan kampung boleh dilebarkan, kemudian dinaikkan taraf dia ya, sebagaimana jalan JKR luar bandar, maka dengan ini kita dapat keadaan pembangunan infrastruktur yang lebih baik di kawasan-kawasan luar bandar setara dengan kawasan-kawasan yang dibangunkan di bandar. Selain daripada itu juga penghubung dengan pembangunan infrastruktur ini juga di dalam kawasan bandar juga saya lihat ya, masih terdapat juga pembangunan-pembangunan yang terpilih. Masih ada kawasan-kawasan yang masih terpinggir. Saya ingin contoh misalnya pembangunan infrastruktur di kawasan, contoh saja, salah satu ialah di Kelang Utara, yang masih saya anggap kat sini kalau dibandingkan dengan kawasan-kawasan bandar di Lembah Kelang seperti katalah Subang Jaya, maka keadaannya masih jauh dibandingkan itu dengan apa yang terdapat di kawasan Kelang Utara. Selain daripada itu juga, saya ingin membangkit juga masalah jalan ini, sebab jalan hari ini amat penting. Ia menjadi satu orang kata alat perhubungan untuk pergi bekerja. Dia kemudian digunakan boleh katakan hari-hari oleh setiap rakyat di negeri Selangor ini. Kita dapati masalah jalan ialah masalah kualiti jalan yang tidak mengambil kira keadaan iklim di negara kita. Kita dapati negara kita ini mengalami kawasan hujan yang paling banyak dan tinggi, selalu dalam musim-musim tengkujuh, dan hari ini musim sudah tidak menentu. Ada masa-masanya ya, hujan terlalu lebat, dan tapi apabila berlaku hujan lebat, dalam masa sekejap saja terdapat jalan-jalan yang bertakung dengan air-air, dan takungan air ini menyebabkan pertama kesesakan laluan, terutamanya dalam waktu-waktu peak atau waktu puncak, menyebabkan orang kata jam dan panjang, kesesakan dan sebagainya, dan ini menimbulkan banyak kesesakan dan boleh menimbulkan kesan-kesan sosioekonomi dan psikologi kepada rakyat yang menggunakan jalan-jalan tersebut. Yang keduanya juga perlu dilihat bahawa jalan-jalan ini juga ya, apabila dibaiki ya, ia cepat rosak kerana ia dipenuhi dengan air. Saya lihat perkara ini sepatutnya ya, perlu dikaji, dirancang dengan baik supaya pembinaan infrastruktur jalan-jalan tersebut ini dapat
dibaiki mengikut standard sesuai dengan orang kata keadaan ekonomi negeri Selangor yang maju ini. Seterusnya, Puan Speaker, saya ingin bangkitkan mengenai pendapatan hasil negeri yang terdapat peningkatan, tetapi kita lihat bahawa peningkatan hasil negeri ini bukanlah daripada hasil cukai, tetapi adalah hasil daripada hasil bukan cukai yang memberikan sumbangan sebanyak 1.4 bilion ataupun 62%. Hasil bukan cukai ini sebahagian besarnya adalah disumbangkan oleh bayaran-bayaran premium tanah yang merupakan satu sumbangan hasil yang one off dan dia tidak lestari atau tidak mempunyai sustainability. Kerana itu ia tidak dijadikan sebagai sumber yang kita harus belanjakan sekali dalam satu masa. Kerana itu apabila kita mendapat peruntukan one-off ini, sepatutnya kita kena simpan di dalam sebagainya dalam reserve. 1.4 bilion ini lebih kurang 1.44 sama dengan 1.4 perbelanjaan untuk pembangunan. Ya, selain daripada itu, saya ingin bergesa kepada Yang Amat Datuk Menteri Besar, ya, cuba mencari, ya, sumber-sumber lain selain daripada hasil bukan cukai, terutama daripada premium, sebagai satu perkara yang untuk meningkatkan hasil negeri. Saya ingin menyatakan supaya, ya, sistem peningkatan cukai-cukai di agensi-agensi kerajaan seperti pejabat tanah dan PBT ini perlu dipertingkatkan menggunakan sistem yang lebih mesra rakyat, mudah untuk menarik, ya, meningkatkan marketing untuk membolehkan pembayar-pembayar cukai ini meningkatkan hasil cukai ini, dengan ini dapat mengurangkan tunggakan kita. Hari ini kita telah kerajaan negeri juga telah menetapkan bajet mengenai smart internet, smart wifi yang menggunakan teknologi internet, dan saya yakin dan percaya hari ini kalau kita laksanakan di agensi-agensi kerajaan meningkatkan penggunaan, ya, kutipan hasil, dan dengan cara ini kita boleh meningkatkan pembayaran hasil dan meningkatkan hasil cukai negeri. Saya ingin juga membangkitkan tentang strategi untuk menjana pendapatan negeri Selangor, iaitu pertama sekali ialah dasar yang telah lama dirancang dilaksanakan kerja ialah pembangunan semula Sungai Kelang, ya. Kalau kita larikan sejak Kerajaan Pakatan Rakyat mengambil pentadbiran negeri Selangor ini, di bawah projek pada masa itu rangsangan ekonomi Selangor, ya, peruntukan sebanyak 2 bilion telah diunjurkan bagi membangunkan Sungai Kelang. Saya amat setuju supaya Sungai Kelang ini dipelihara dan dibangunkan sebagai, bukan saja sebagai mercu tanda, tetapi sebagai suatu pendekatan sebuah negeri Selangor yang maju, yang menekankan tentang lestari environment, suatu keadaan yang di mana pembangunan itu dapat sesuai dengan keadaan semula jadi alam sekitar ini dan mengelakkan daripada masalah orang kata pencemaran seperti pembuangan sampah dan sebagainya. Tetapi malangnya saya sangat berharap kepada Yang Amat Besar, walaupun disebut pada masa ini peruntukan sebanyak 15 juta telah diunjurkan untuk dilaksanakan bersama dengan pihak-pihak BPT untuk menjalankan kajian, ya. Tetapi kajian sebenarnya telah dijalankan sejak lama lagi. Saya ingat kajian yang seumpamanya pernah juga kita timbulkan dalam Dewan ini, ya, termasuk oleh yang dibuat oleh Jabatan Perancang Bandar Desa dan PTJ juga telah dibuat, ya, termasuklah pewartaan pelan-pelan guna tanah dan sebagainya. Dan di kawasan hulu, projek kerajaan pusat melalui projek Live Our Life telah pun dilaksanakan. Oleh itu saya ingat masalah ini jangan ditangguhkan lagi. Kita nak dengar, kita nak rakyat Dewan ini, ya, diberitahu bahawa kajian-kajian yang akan dibuat. Selepas beberapa penggal kerajaan bertekanan memerintah, tapi masih lagi kajian. Saya hendak jaminan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, ya, supaya
direalisasikan ya, kajian-kajian ini dengan seberapa segera dan kemudian ditunjukkan ya, supaya ia dapat dilihat bahawa pembangunan di pemeliharaan semula Sungai Kelang ini sebagaimana sesuai dengan konsep negara maju ataupun Selangor pintar itu dapat direalisasikan. Kalau tidak, mungkin ia hanya jadi retorik politik saja. Puan Speaker, saya juga ingin mengambil kesempatan ini ya, ingin membangkitkan masalah pembangunan Wi-Fi ya. Walaupun hari ini negara kita telah lama ya, kita penggunaan internet sebagai merupakan satu alat atau teknologi sesuai untuk membangunkan negara, tapi saya rasa pembangunan smart Wi-Fi yang telah dilaksanakan di peringkat terutama negeri Selangor ini masih belum menyeluruh lagi. Walaupun telah disebutkan oleh Yang Amat Datuk Besar bahawa 200 ribu generasi Y telah dapat menikmati ya, pembangunan Wi-Fi, smart Wi-Fi yang dibuat oleh negeri Selangor oleh Kerajaan Pakatan Rakyat, tetapi sebenarnya ia hanya sebahagian daripada generasi muda yang ada di negeri Selangor ini. Dia bukan telah mencapai outreach kepada generasi muda di negeri Selangor. Ini kerana pembangunan infrastruktur perlu juga ya, dibangunkan supaya membolehkan accessibility kepada Wi-Fi ini bukan saja di bandar-bandar tetapi di luar-luar bandar. Walaupun Yang Amat Berhormat Datuk Besar disebut ia di Sabak Bernam telah ada, di tempat saya belum ada. Di Dewan Hormat Datuk Tanjung Karang, Dewan Datuk Hormat telah ada Wi-Fi Selangor. Tetapi ya, kualiti, speed, kelajuannya ya, ini sangat jauh dibandingkan dengan ada yang berlaku di kawasan Lembah Kelang ya. Jadi saya sangat berharap ya, supaya ya, program ini bukan kata sudah sampai maksudnya sekarang ini sepatutnya sudah sampai kepada outreach ya, sasaran di kawasan-kawasan luar bandar yang jauh terperusuk. Kalau dengan nada hiba dengan nada hiba okey, Bukit Kasing nak bertanya. Kerajaan negeri telah membayar kepada Telekom untuk membekalkan perkhidmatan internet. Tetapi kalau di luar bandar internet itu perlahan, bukankah itu salah Telekom? Kenapa kerajaan persekutuan yang menguasai bidang ini, kenapa mereka tidak memberi penekanan supaya kelajuan kelajuan Unify di luar bandar secukup luas seperti di kawasan bandar? Kenapa internet 30 megabytes yang kita hendak pasang, dia tidak ada di semua tempat. Jadi ada tempat yang tak dapat pasang sebab tak ada. Mungkin itu kena cakaplah dengan Menteri Komunikasi, minta dia tak payahlah menjadi defender Najib nombor 1, minta dia fokus kerja dia bawa internet lebih laju ke seluruh Malaysia. Okey. Terima kasih. Kalau nak jadi bangau bolehlah. Bangau kita serahkan bangau pada orang lain. Saya cuma nak beritahu dari segi Kerajaan Persekutuan dia ada kampung Wi-Fi. Dia pun buat program yang sama ya, dan masalah yang sama. Tapi outreachingnya telah sampai satu kampung satu Wi-Fi. Ini saya nak beritahu dari segi Kerajaan Persekutuan ya. Tapi yang saya nak cakap ini bajet kerajaan negeri. Jadi perlu ditingkatkan. Kalau Dewan Datuk Hormat di Tanjung Karang, di kawasan Dun saya ada satu, ya, mungkin kena pergilah seluruh kampung ada 32 kampung, ya, di kawasan Parlimen Tanjung Karang, Dun Sungai Burung dan sahabat saya Dun Pematang, kena outreachkan ya Wi-Fi ini supaya kita boleh menggunakan kemudahan yang ada. Ini berhubung dengan permintaan saya di dalam bajet 2016. Kalau nak jadi bangau senang ajalah ya. Kita bercakap aja dalam dewan ini. Jadi itu di antara perkara-perkara yang saya ingin membangkitkan dalam bajet kali ini. Jadi oleh kerana masa telah ya sampai, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.